Okey, untuk menambah dan menolak nombor dalam bentuk indeks, kita akan melihat buku teks contoh 11, muka surat 40. Hitung nilai setiap operasi berikut, nyatakan jawapan dalam bentuk piawai. Okey, kita tengok soalan A, 2.73. Saya di tepi ni ya. 2.73 darab 10 kuasa 3. Okey, tambah 5.92 darab 10 kuasa 3. Okey, kita perhatikan di sini. Kita nak menambah dua nombor dalam bentuk piawai. Okey, dan kebetulan kedua-dua nombor ini mempunyai indeks yang sama. 10 kuasa 3 dan 10 kuasa 3. Jadi untuk soalan macam ni sangat senang. Kita hanya perlu faktorkan 10 kuasa 3. Okey, jadi nombor depan ini 2.73 tambah 5.92. Kita salingkan sahaja dan kita jumlahkan seperti biasa guna kalkulator. Tekan 80 dapat ni 86.5 darab 10 kuasa 3. Selesai. Okey, jom kita tengok soalan B. Apa bezanya soalan B dengan soalan A? Soalan B dan soalan A ni bezanya lepas kita jumlah nombor dia bukan macam tadi 8 tempat sah. Lepas kita jumlah kita dapat 40. Okay, kita buat sekali ya. Perpuluhan untuk 27 darab 10 kuasa 5 tambah 9.35 darab 10 kuasa 5. Okey, di sini kita ada kuasa yang sama pada asas 10, indeks yang sama pada 10. Jadi kita boleh faktorkan terus macam tadi. Jadi kita ada 4.27 tambah 9.35, okey, darab 10 kuasa 5. Faktorkan 10 kuasa 5, kita jumlahkan dalam kurungan, kita akan dapat 13.62 darab 10 kuasa 5 yang belakang tu kita salingkan sahaja. Untuk 13.62 ini jawapan dia bukan dalam bentuk piawai sebab tadi soalan minta berikan jawapan dalam bentuk piawai. Jadi 13.62 ini kita kena tukar ke bentuk piawai. Caranya ialah 13 ini perpuluhan dia berada di sini kan. Jadi untuk nilai 1 ni tempat dia 10. Kita nak jadikan 1 ini supaya nilai tempat dia 1. Jadi kita gerakkan titik ke kiri satu tempat. Okey. Sekarang kita ada 1.362. 1.362 nak darab berapa baru akan dapat balik 13 balik. Darab 10. Jadi tempat 10 dia sudah hilang. Jadi kita ganti balik tempat 10 ni dengan bagi dia 10 kuasa 1. Darab lagi 10 kuasa 5 yang tadi kita salingkan saja, turunkan. Okey, turunkan. Jadi kita kena gabungkan dua yang belakang ni. Kita ada 1.362 darab 10 kuasa 6. Sebab 1 tambah 5, 6. Ingat balik, kita kena guna hukum indeks A darab A kuasa N darab A kuasa N akan memberikan jawapan A kuasa M tambah N. Dengan asas yang sama, kalau kita buat darab, kita jumlahkan sahaja indeksnya. Okey, kita tengok contoh C. Contoh C dan contoh D diberi dalam buku teks diberi dua kaedah. Dua-dua kaedah ini bezanya ialah kaedah 1, dia menukarkan kuasa 10 ini kepada kuasa 4. Okey, dia nak mengira guna kuasa 4. Dia nak keluarkan faktor kuasa 4, 10 kuasa 4. Dalam kaedah 2, dia tukarkan kuasa 4 ni kepada kuasa 5 supaya langkah dia kurang sikit. Okey, langkah ini mengurang tetapi dia agak rumit sebab dia melibatkan 10 kuasa negatif 1. Jadi mana-mana cara akan memberikan jawapan yang sama. Yang penting kamu selesa dengan cara mana. Kamu selesa dengan indeks positif sahaja ke? Atau kamu selesa dengan
adanya indeks negatif di mana langkah kita kurang. Cikgu akan tunjuk kaedah 2 sebab biasanya bagi operasi tambah dan tolak kita akan tukarkan indeks bernilai kecil kepada indeks bernilai besar supaya kita menjimatkan langkah. Okey, kita salin soalan dulu ya. Soalannya ialah, kita buat soalan D teruslah. 9.45 darab 10 kuasa 6 tolak 3.24 darab 10 kuasa 5. Okey, ingat kita nak tukar indeks kecil ke indeks besar. Siapa kecil di sini? 5 yang kecil. Jadi 5 ini akan kita tukar kepada yang besar, iaitu di sini ialah 6. 6 kena tambah dengan berapa baru dapat balik 5? 6 tambah 1 dia ada 7. 6 tambah 0 6. 6 tambah negatif 1 akan dapat 5 balik. Jadi kita salin semula yang depan ini. Okey, tolak 3.24. Okey, 10 kuasa 5 ini, okey, kita akan pecahkan kepada 2, iaitu kuasa negatif, kuasa 6 dan kuasa negatif 1. Datang dari mana? Sini dia. 6 dan negatif 1 supaya kita dapat 5 balik. Okey, 5 balik ya. Jadi kita dah darab 10 kuasa negatif 1 dan darab 10 kuasa 6. Maka sebenarnya kita pecahkan 10 kuasa 5 kepada 10 kuasa negatif 1 dan 10 kuasa 6. Di mana lepas kita darab, kita gabung balik indeksnya, kita tambah, akan dapat 10 kuasa 5. Okey. Jadi sekarang saya nak keluarkan 10 kuasa 6. Okey, 10 kuasa 6. Caranya kita salin yang depan 10 kuasa 6. Okey, tolak ke sini, tolak 3.24 darab 10 kuasa negatif 1. Yang ini kita boleh tukar jadi nombor tunggal. Darab 10 kuasa negatif 1. 10 kuasa negatif 1 ni sama juga dengan 1/10. Maksudnya bahagi 10. Jadi nombor ini selepas bahagi 10 dia akan jadi kecil. Dia akan jadi kecil, maksudnya perpuluhan ini kena gerak ke kiri untuk jadikan nombor 3 ini kecil. Jadi di sini kita ada 0.324. Okey. Jadi semua ini sudah kita gantikan dengan nombor tunggal. Yang belakang 10 kuasa 6 kita faktorkan. Jadi 10 kuasa 6 ni sudah dikeluarkan di penghujung dia. Yang depan ni nombor tunggal, yang ini dalam nombor tunggal sudah. Jadi kita tolak seperti biasa dengan kalkulator tekan sahaja, kita akan dapat 9.126 darab 10 kuasa 6. Maka kita dapat jawapan dalam bentuk piawai. Ini ialah A, ini ialah 10 kuasa N. N integer 6. A nombor yang tak besar daripada 10, okey, kurang daripada 10, dan nombor yang lebih daripada 1. Okey, kita dah selesai contoh 11, di mana contoh 11 ini dia melibatkan indeks positif sahaja. Dalam contoh 12 kita akan lihat soalan yang melibatkan indeks negatif. Okey, kita tambah tolak nombor bentuk piawai dalam yang melibatkan indeks negatif. Okey, contoh A. Okey, indeks sama negatif 3, maka kita faktorkan 10 kuasa negatif 3 macam tadi. Ini nombor tunggal di depan ni kita salinkan sahaja. Lepas kita jumlahkan, kita dapat 12. Ingat, 12 ini bukan bentuk piawai. Jadi, kita kena tukar kepada bentuk piawai. Nombor puluh ini, nombor digit 1 yang bernilai puluh ini, puluh dia sudah pergi ke belakang. Okay. Puluh dia ada di sini. Jadi, sekarang 1 ini tinggal tempat sah. Okay. Jadi, kita dapat dah A, di mana A lebih 1 dan kurang daripada 10. Indeks untuk 10 di belakang ni kena gabung dengan 10 kuasa negatif 3 yang tadi.
dan kita jumlahkan dapat negatif 2. Ini balik kepada hukum indeks yang kita belajar semasa bab 1. Okey, cikgu akan tunjukkan contoh B. Okey, 8.21. 8.21 darab 10 kuasa negatif 4 tambah 1.49 darab 10 kuasa negatif 5. Okey, ingat kita akan guna cara yang cepat di mana kita akan tukarkan indeks bernilai kecil. Okay, kecil ni yang kecil lah, yang dia kecil sebab dia hutang lagi banyak, dia kecil. Kalau kat garis nombor, dia berada di sebelah kiri. Okay, garis nombor, sini besar, sini kecil. Okay, jadi semakin negatif, semakin kecil, negatif 4. Okay, sini kosong, negatif 3, negatif 2, negatif 1. Negatif 5 lagi kecil daripada negatif 4. Kita akan tukar negatif 5 ini. Okay, kepada dua nombor di mana salah satunya saya nak jadikan dia sama negatif 4. Negatif 4 ni kena tambah dengan berapa baru dapat negatif 5 balik. Dia asalnya hutang RM5. Sekarang dia, kalau dia kita pecah kepada 2 hari, hari kedua dia hutang RM4. Jadi hari pertama mesti dia hutang RM1. Okey, itu cara congak ya, tanpa menggunakan kalkulator. Okey, jadi kita nak tukarkan 10 kuasa negatif 5 kepada 2 10 kuasa 1. Di depan ni kita salingkan sahaja. Tambah 1.49 darab 10 kuasa negatif 1 datang dari sini. Darab lagi 10 kuasa negatif 4 datang dari sini. Okey. Dan kita tengok di sini dah ada 10 kuasa negatif 4. Sini pun ada darab 10 kuasa negatif 4. Kita boleh faktorkan 10 kuasa negatif 4. Okey. Yang depan ni kita ada 8.21. Salingkan sahaja. Tambah. Salingkan tambah. 1.49 darab 10 kuasa 1. Maksudnya 10 kuasa negatif 1 ini ialah 1/10. Maksudnya bahagi 10. Lepas bagi 10, nombor ini akan jadi kecil. Dia jadi kecil, kita gerakkan titik ke depan. Okey, di sini kita ada 0.149. Jadi kita jumlahkan seperti biasa, kita dapat 8.359 darab 10 kuasa negatif 4. Maka kita selesai dah soalan B. Soalan C sama sahaja, cuma dia buat soalan, dia buat operasi tolak. Okey. Okay, itu sahaja. Ini di sini ada cara menggunakan kalkulator. Boleh rujuk video-video lain yang berkenaan dengan kalkulator ya. Kita tak tunjuk di sini.